Didik TV KPM. Baiklah, murid-murid, ini slot Sukses SPM Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam tingkatan 5. Dan topik kita pada hari ini, sistem penyaliran kumbahan domestik bersama dengan saya, Din, dan juga Cikgu Syukri. Dan sekarang ini Cikgu Syukri nak tunjukkan contoh soalan kertas 1 bahagian B, Cikgu. Ya, betul. Baik, silakan, Cikgu. Okey. Kita teruskan ya. Kertas 1 bahagian B. Masa zaman dulu tak ada kan? Zaman dulu ada 2 kertas. Ada 2 kertas juga, saya tak ingat. Tak ingat. Tapi saya ingatlah saya dapat dulu A ada lah. kertas 1, kertas 2. Kertas 1 tu kita buat short answer je. Kertas 2 kita buat soalan panjang lah. Macam yang tak tunjuk ni. Sekarang ni kita dah gabung. Satu paper je tapi kita ada 2 bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian B ni soalan panjang lah. Okey. Soalan berbentuk subjektif ya. Jadi Raja menunjukkan 2 sistem paip lekapan yang dicadangkan bagi rumah kediaman jenis teres 2 tingkat. Okey. A. Tentukan kesesuaian setiap paip lekapan bangunan tersebut. Ada sistem A, sistem B. Tapi dia tak beritahu nama. Soalan dia. Kita bagi jawapan. Soalan dia itu, tentukan kesesuaian. Maksud dia jawapan pelajar mesti berbentuk di luar kotak. Di luar kotak. Bukannya jawapan daripada buku teks lah. Bukannya kita baca, kita bagi jawapan balik, bukan recall. Kita kena thinking tentang apakah kesesuaian sistem ini. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab yang ni? Siapa nak jawab? Ya, Saad juga. Okey, silakan Saad. Okey, untuk kesesuaian ni, soalan ni kita... Yang pertama beritahu sistem A dulu. Buat perbandingan ni, betul. Jumlah pemasangan pipe dia yang agak banyak. Selepas itu sistem untuk A pasang ke? dia tu Sistem A ke? Sistem A. Ya, betul. Ya, sistem A. Silakan. Pemasangan dia tu agak susah sikit, agak rumit lah. Okey, lepas tu kos pemasangan yang agak tinggi. Yalah, pakai pipe banyak kan. Lagi? Lepas tu dia perlukan pipe cabang bolong. Ya. Kos penyelenggaraan dia pun tinggi juga sebab kos dia pun dia tinggi kan. Yalah. Penyelenggaraan ni maksud kita nak repair lah, susah sikit kan. Kita tengok jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah sistem A ni jumlah pemasangan pipe banyak. Betul lah kan? Pipe banyak tu. Jadi pemasangan rumit. Dah banyak tu. Dia ada pipe cabang bolong, dia ada apa nama tu pipe bagi. Kita ada pipe cabang. Jadi dia agak rumit lah nak pasang dia. Jadi kos pemasangan tinggi. Kalau pipe banyak, kita kena beli pipe banyak lah kan. Pipe, perlu pipe cabang bolong dan juga kita memerlukan kos penyelenggaraan. Kalau dia rosak, dia tersumbat, dia akan makan kos yang tinggi. Jadi sistem ni tak sesuai lah. Okey, jawapan yang kedua apa nama Saad? Silakan teruskan. Untuk sistem B. Sistem B ni dia macam berlawanan kepada sistem A lah. Jumlah pemasangan pipe tu kurang. Ya. Pemasangan dia agak mudah. Ya. Selepas itu kos pemasangan yang rendah. Okey. Dia juga tidak perlu pasang pipe cabang bolong. Ya. Selepas itu kos penyelenggaraan rendah. Ya. Mari tengok jawapan dia. Okey, jawapan dia betul lah ya. Sistem B ni dia mesti berlawan dengan sistem A. Nampak sama macam kita dapat dua-dua macam satu pipe sistem kan? Cuba tengok jawapan dia. Sistem pemasangan pipe kurang, jumlah pemasangan dia berlawan balik dengan sistem A. Pemasangan mudah, kos pemasangan rendah, tidak perlu pasang pipe cabang bolong, kos penyelenggaraan rendah. Jadi bagi kes rumah kita ni kita akan pilih sistem B lah. Sistem ini sesuai. Cuba tengok jawapan. Jawapan ini tidak ada dalam buku. Jawapan ini datang daripada analisis kita sendiri. Ini jawapan-jawapan dia panggil jawapan evaluation ataupun penilaian. Kita kena nilai. Sistem terbaik yang kita nak pilih. Sama nampak pakai satu pipe juga. Tapi sistem B lebih baik. Katalah kita ditakdirkan pada hari itu kita menilai sistem kita salah. Kita terjawab sistem A itu sesuai. Sistem B tidak sesuai. Tak apa. Markah tak kurang. Sebab kita dapat satu markah yang dikurangkan. Tapi dari segi kita memberi maklumat, semua dapat markah. Berapa markah kita ada? Kita ada kenapa dari situ? Okey, okey, kita ada dia tak keluar markah dia. Tak apalah.
Kita ada markah keseluruhannya. Markah keseluruhan 15. 15. Okey. Macam ni dia ada markah soalan ni kan. Okay, soalan kedua. Soalan kedua kita ada rajah menunjukkan dua sistem paip rekapan yang dicadangkan bagi rumah kediaman jenis teres 2 tingkat ya. Jadi ada B. Markah kat bahagian B. Tadi A. Ada perubahan sikit dari kita punya ni. Soalan yang sama tapi ada bahagian B. Okey. Tadi kena pasti 5 prinsip pemasangan paip salib. Tadi kita dah ulang yang sama kan? Okey, silakan jawab. Siapa nak jawab? Okey, Nurhanis. 5 prinsip pemasangan paip salib ialah kualiti paip, Okey. kedap air, mestilah kecerudan, pengalih udara air dan mestilah paip kelurusan. Ya, soalan ni pun dapat 5 markah. Dia mencukupkan daripada bahagian A tadi. Okey, jadi A, B keseluruhan 15. 15 markah. Banyak. Itulah. Dah tak dapat jawab, nanyalah. Habis. Okey, kita teruskan dengan contoh kertas 1 bahagian B yang kedua ya. Okey, ini soalan dia. Raja menunjukkan sebahagian susun atur sebuah kawasan perumahan dalam peringkat pembinaan. P dan Q adalah lokasi cadangan loji rawatan perumahan yang akan dibina. Kita ada kan? Nampak tu kita ada P dengan Q. P dekat dengan sungai, Q dekat bukit. Kita tengok dia punya kontur. Okey, tentukan lokasi yang paling sesuai. Okey, siapa nak jawab? Okey, kita terus Iman. Baik Iman senyap lama sangat ni. Okey Iman. Mungkin dia orang beriman ke lah. Beriman. Cepat Iman. Okay, kalau saya tengok dekat gambar rajah tu, lokasi untuk loji P, Ya. aras tanah dia lebih rendah. Ya, betul. Kalau kita rujuk kontur tersebut. Kedua, pengaliran kumbahan dia lebih efisien. Betul. Sebab dia lebih Rendah. aras dia rendah. Ya, betul. Lepas tu lokasi dia berdekatan dengan sungai. Betul. Tu loji ni pun lagi jauh daripada kawasan perumahan tersebut. Betul. Tu kerja pembinaan dia lebih mudah. Betul. Kos kerja tanah dia agak rendah juga. Betul, betul. Kita tengok, okey, lokasi P, kita ada arah tanah lebih rendah, penggunaan kumbahan lebih efisien, betul, dia rendah kan? Maksud kita alih kumbahan lebih efisien lah. Lokasi berdekatan dengan sungai, lokasi jauh daripada kawasan perumahan, kerja pembinaan adalah mudah, kos kerja tanah adalah rendah. Lokasi Q, kita ada arah tanah lebih tinggi. Dia berlawan balik dengan sistem Q. Jadi maksud dia dalam kita yang menjawab kita satu bahagian B ni, bila kita nak buat penilaian, lokasi P dengan Q tu dia mesti berlawan. Dan kita kena pilih yang paling sesuai adalah lokasi P. Okey. Sebab dia lebih rendah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan yang terakhir lah cikgu buat. Cikgu buat 3 soalan je sebagai contoh. Jadi kita tengok soalan yang terakhir ni kita ada Raja menunjukkan sebahagian susun atur sebuah kawasan perumahan. Yang sama ya. Ini adalah bahagian B. Okey, minta maaf. Tadi A je kan? Tadi A. Ada lagi lah. Kena pasti sistem pengenalan kumbahan yang sesuai bagi kawasan perumahan itu. Apakah sistem apakah sistem pengenalan kumbahan yang sesuai untuk kawasan perumahan di dalam kontur ini? Siapa jawab? Siapa? Iman juga. Okey, Iman. Habiskan. Iman Bagi saya, sistem yang paling sesuai ialah sistem offside. Okey, sistem offside. Sebab dia sesuai digunakan untuk kawasan yang perumahan macam dalam gambar rajah tersebut. Yalah, bagus Iman. Kita ada 3 lah. Digunakan bagi kawasan perumahan tidak terancang. Kawasan perumahan terancang ada rumah susun kan. Sesuai digunakan untuk jumlah penduduk yang padat. Sesuai bagi kawasan yang menghasilkan jumlah kumbahan yang banyak. Sesuai lah untuk menggunakan sistem offside. Okey, tengok soalan terakhir. Okey. Soalan terakhir ni kita ada tangki dan sebagainya. Kita ada kawasan perumahan yang jarang-jarang di bahagian bawah. Dia dah bagi hint tu. Raja menunjukkan 2 kaedah rawatan kumbahan yang dicadangkan bagi satu kawasan penempatan. Tentukan kesesuaian setiap kaedah rawatan kumbahan yang dicadangkan dengan membandingkan kedua-dua kaedah itu. Okey, siapa nak jawab? Cepat sikit. Kita mungkin dah ketandusan masa. Miza cepat Miza. Silakan Miza. Kalau kita tengok kaedah A adalah kaedah tangki septik ataupun sistem on-site. Kaedah ni dia sesuai bagi bilangan rumah yang sedikit macam yang kita tengok dekat dalam gambar rajah tu. Lepas tu kos pembinaan dia lebih rendah. Pekerja tidak perlukan kerana tiada penyelenggaraan. Lepas tu
dia memerlukan kawasan tanah yang kecil sahaja. Betul. Kemudian dia tidak memerlukan bekalan elektrik untuk beroperasi. Kemudian dia tidak penyelenggaraan adalah minimum serta mudah. Dan akhir sekali kerja pembinaan dia pun mudah. Betul. Jadi kaedah A ni dia sesuai. Ya, kaedah A sesuai. Cuba kita tengok jawapan-jawapan sebelum-sebelum ni semua. Semua datang daripada jawapan berfikiran secara kreatif lah. Sebagai seorang jurutera, kita kena berfikir bagaimana menyelesaikan masalah setiap satu soalan itu secara penilaian. Ya. Okay, ini sambungan dia. Okay, tentukan kesesuaian setiap kaedah rawatan kembar yang disadangkan dengan membanding kedua-duanya. Yang ini adalah jawapan bagi kaedah B. Dia tidak sesuai. Ya. Tadi kita ada gembok udara, sistem menggunakan ataupun sistem offside. Sesuai bagi bilangan rumah yang banyak, kos pembinaan lebih tinggi. Berlawanan dengan jawapan tadi. Maksud dia, jawapan kita untuk sistem kaedah B ini tidak sesuai berbanding dengan kaedah A. Sebab rumah dia sikit je. Maka kita gunakan secara on-site, iaitu tangki septik. Kan? Baik. Nampak rumah sikit kan? Itu yang kita rasa untuk hari ini. Contoh soalan kita satu bahagian B. Baik, terima kasih cikgu. Dan cikgu nak juga tahu mungkin cikgu ada nasihat dan juga dengan kesimpulan sikit cikgu. Okey, nasihat saya itulah dalam pengajian kejuruteraan awam ini, kita macam saya kata tadilah, kita ada beberapa soalan iaitu soalan recall dan juga soalan thinking. Okey. Soalan recall kita kena baca buku, tanya guru. Jika ada masalah, kita akan dapat jawab. Okey. Soalan untuk sama juga dengan pelajar di rumah. Soalan untuk recall kita baca buku, dapatkan panduan daripada guru dan kita memberi jawapan yang betul pada bahagian A. Dan juga ada beberapa jawapan thinking yang kita kena fikir secara rasional lah sebagai seorang jurutera untuk mendapatkan jawapan. Jadi yang penting kita berusaha, berdoa dan bertawakal. Terima kasih Cikgu Syukri. Satu nasihat yang sangat-sangatlah berguna dan juga bermanfaat. Terima kasih lagi sekali Cikgu Mat Syukri dari Sekolah Menengah Teknik Jauh Tunku Abdul Rahman di Pulau Pinang. Dan begitu juga dengan 4 orang murid-murid yang menyertai kita pada hari ini. Terima kasih Miza, Iman, Saad dan juga Nurul Hanis. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Aida sebagai juru bahasa isyarat kita. Semoga murid-murid boleh sukses dalam SPM, boleh skor untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Semoga berjumpa lagi. Terus menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Salam.